Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak-anak yang dikasihi. Dalam video ini kita akan membincangkan mengenai bentuk-bentuk perniagaan lain iaitu franchise. Okey, apabila kita terfikir tentang franchise, tentulah ada tergambar di pemikiran kita mengenai logo-logo ini. Tentu anak-anak tahu kan, logo-logo ni memang selalu digunakan untuk franchise. Okey, sekarang kita akan membincangkan tentang ciri-ciri umum franchise mengikut Akta Franchise 1998. Okey, perniagaan mesti dikendalikan mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh franchisor. Okey, bermaksudnya semua franchise akan mengikut sistem yang sama. Jadi dia tak akan berbeza antara contohnya antara KFC dan satu lagi KFC, dia tak akan berbeza. Okey, perniagaan dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian. Okey, ini perjanjian antara franchisor dan franchisee. Jadi dalam perjanjian tu dah dicatatkan berapa lama boleh dijalankan perniagaan ke. Itu mengikut perjanjian. Okey, nombor 3, franchisee berhak menggunakan cap atau rahsia dagangan milik franchisor. Ni bermaksud franchisee boleh guna logo tu pada kedai dia. Okey, franchisor mengenakan kawalan berterusan kepada franchisee. Okey, franchisor ni bermaksudnya dia boleh mengawal, dia tengok macam mana urusan franchisee tu macam mana. Okey, franchisor bertanggungjawab untuk memberikan bantuan kepada franchisee. Okey, bantuan tu mungkin dalam bentuk latihan. Jadi untuk memantapkan lagi perniagaan tu. Okey, franchisee akan membuat satu bayaran dalam bentuk fee atau bentuk balasan lain yang dipersetujui kepada franchisor. Okey, franchisee ni dia akan bayar macam lebih kurang macam mana satu bayaran sebab dia dah guna nama franchisor tu. Okey, franchisor dan franchisee boleh menjalankan aktiviti secara berasingan. Bermaksud, franchisor mungkin ada di KL. Franchisee mungkin ada di Pulau Pinang. Jadi mereka menjalankan perniagaan tu berasingan. Mereka tak perlu sekalipun. Okey, untuk slide seterusnya ialah perkaitan antara franchisor dan franchisee. Okey, kamu tengok atas ialah franchisor. Tengah-tengah tu mereka bersetuju tentang bayaran, prosedur operasi, hak tanggungjawab. Itu perkaitan dia. Habis tu bayaran daripada franchisee dia naik, nampak tak? Naik anak panah dia naik kepada tu. Apa yang franchisee kena buat kepada franchisor. Yang dari atas turun ke bawah pula, itu ialah apa yang perlu dilakukan oleh franchisor untuk franchisee. Sokongan promosi, itu franchisor punya peranan lah. Kawalan mutu, penyelidikan, itu semua franchisor. Tapi kalau kata franchisee, bayaran, yang tu franchisee. Jadi memang berkait antara dua-dua tu. Okey, apa maksud franchisor? Franchisor ialah syarikat induk yang memiliki hak asal atas jenama produk. Okey, dia ni ialah yang memiliki hak untuk menggunakan Jadi untuk menggunakan logo tersebut. Jadi kita minta pada dia itu untuk menggunakan logo tu. Yang atas itulah yang dinamakan franchisor. Okey, apa peranan dia? Macam tadi Tata, dia satu memberikan hak menggunakan imej, jenama
sistem operasi dan format perniagaan kepada franchisee. Maksud dia, kalau kata dia ialah franchisee KFC, dia boleh menggunakan logo KFC, jenama macam mana sistem ke, semua boleh guna benda tu. Okey. Menyediakan petunjuk pelaksanaan bentuk perniagaan sebagai panduan dan rujukan kepada franchisee. Maksud dia mungkin macam mana, lebih kurang macam panduan lah. Okey, panduan macam mana kita nak uruskan ke perniagaan tu macam mana. Yang ketiga, membantu menyediakan khidmat latihan seperti kursus dan bimbingan. Okey, khidmat latihan ni macam contohnya lah, kita nak buat burger. Apa dia punya kandungan burger tersebut? Nak kena bubuh apa? Jadi dia bagi latihan, bimbingan supaya contohnya semua franchisee dia akan rasa lebih kurang. Tak ada lah. Yang tempat ni rasa macam ni, yang tempat sana rasa macam lain, sebab menggunakan mereka guna benda lain. Jadi semua tempat akan guna benda yang sama. Okey, akhir sekali, membiayai kos pengiklanan dengan menjalankan aktiviti promosi bersepadu. Maksud dia di sini, franchisor ni dia iklan tu sebenarnya untuk semua. Jadi maksudnya franchisee tak payah iklan dah. Dia yang iklankan. Dia iklan sebenarnya untuk semua sekali. Okey. Selepas itu, kita tengok apa kelebihan dan kekurangan perniagaan franchise kepada franchisor. Mula-mula kita tengok kelebihan dia. Okey, kelebihan dia dapat mengembangkan perniagaan secara global. Maksud dia, ramai franchisee ni yang duduk di merata-rata tempat. Okey, menikmati ekonomi bidangan dalam bentuk peningkatan dalam jumlah satu pengeluaran. Okey, maksudnya bila kita banyak cawangan, banyak franchisee, banyak perniagaan, dia menambahkan jualan. Okey, mekanisme yang berkesan bagi menembusi pasaran baharu. Maksudnya, sesuatu tempat tu mungkin kalau kata franchisor nak fikir nak buka situ mungkin tak. Tapi bila ada orang lain dia buka sesuatu tempat sana, kita akan fikir sesuatu yang tempat yang tak ada lagi perniagaan tersebut. Jadi senanglah perniagaan baru tu nak berkembang. Okey, berkongsi risiko dan tanggungjawab dengan franchisee. Maksud dia, apa saja risiko dia dah kena fikir dah semua risiko. Jadi dia ada tanggungjawab. Jadi franchisee sebenarnya kurang berisiko. Okey, serta pengurusan tidak begitu besar. Pengurusan outlet franchisee dilakukan oleh franchisee sendiri. Okey, maksudnya di sini depa ni tak payah, franchisor ni tak payah nak fikir tentang semua franchisee dia. Depa yang urus sendiri, depa semua buat sendiri. Cuma depa franchisor ni memanglah dia bagi bimbingan, tapi pengurusan untuk perniagaan tersebut franchisee yang akan uruskan. Okey, kekurangan dia boleh menjejaskan reputasi franchisor sekiranya franchisee tidak mematuhi kualiti produk yang ditetapkan. Contohnya kalau kita beli sesuatu tempat tu lah atas sesuatu jenama, tiba-tiba kita tak berpuas hati, secara tak langsung dia bagi kesan dia kepada franchisor. Okey, peningkatan dalam kos sokongan operasi untuk franchisee. Okey, contohnya macam ni. Bila franchisee memerlukan bimbingan, jadi franchisor terpaksa bawa kelak duit untuk mengadakan latihan kepada franchisee. Maksudnya kos untuk menyokong operasi tersebut.
Okey, kesukaran memilih franchisee yang baik dan berdaya saing. Jadi franchisor ni maksudnya kalau kata contohnya franchisor dekat KL. Franchisee ni yang nak minta tu dekat Pulau Pinang. Mungkin franchisor tak tahu tempat tu macam mana. Berdaya saing ke, okey ke tidak. Jadi itu agak susah. Okey. Franchisee pula bermaksud syarikat yang membeli hak kebenaran untuk menggunakan jenama dari franchisor. Okey. Maksudnya siapa yang dia boleh gunakan hak untuk menggunakan jenama tu, itu ialah franchisee. Okey. Kita tengok apa pula peranan franchisee. Peranan dia kena menjalankan aktiviti perniagaan mengikut peraturan dan sistem piawaian yang ditetapkan oleh franchisor. Maksud dia kena jalan tu memang kena ikut macam tu lah. Dia tak boleh pergi lain. Sebab tu kalau kita tengok semua franchisee ni akan jalankan perniagaan yang sama semua. Menu pun sama. Okey, kalau kata dia buat lain pada yang lain, dia boleh menyebabkan franchisor tu batalkan kontrak dia. Maksudnya dia tak boleh berniaga lagi atas jenama tersebut. Okey, baik, kita tengok pula kelebihan dan kekurangan perniagaan franchise kepada franchisee. Okey, ini kepada yang bawah lah, franchisee tu. Kelebihan dia ialah dia memiliki dan menjalankan satu perniagaan yang sistematik. Bermaksud, perniagaan tu dah macam contohlah yang kita nak tengok sekarang ni, perniagaan tu dah memang mantap. Jadi kita cuma menggunakan semua sistem dia yang dah mantap. Jadi keuntungan pada franchisee itulah. Okey, reka bentuk yang seragam. Itu mendapat sokongan pengurusan dari franchisor. Kan tadi franchisor bagi latihan. Okey, risiko kegagalan perniagaan adalah rendah. Sebab jenama ni dah memang yang terkenal. Sebenarnya yang ada franchisor dan franchisee ni. Okey. Jenama terkenal dan jaringan perniagaan yang lebih luas. Okey, kalau kamu tengok memang luas sangatlah satu Malaysia boleh tahu apa jenama. Kalau kamu sebut dia jenama, mesti orang tahu. Okey, kamu tidak perlu banyak pengalaman dalam perniagaan. Okey, tak banyak pengalaman tak apa, mereka akan bagi latihan. Tapi kamu tengok apa kekurangan dia. Kekurangan dia, kamu perlu mengawal kualiti barang. Kerana boleh menjejaskan nama baik franchisor. Okey, maksudnya di sini kamu memang perlu berwaspada ataupun berjaga-jaga dengan kualiti. Kalau kualiti tak baik, ada orang komplain, yang akan terkena ialah franchisor. Jadi yang kita kata tadi, boleh menamatkan perkhidmatannya kalau franchisor tu tak puas hati atau apa semua, melanggar peraturan. Okey. Terikat dengan perjanjian franchise dan bergantung kepada franchisor. Yang ni disebabkan kita menggunakan mereka punya nama, mereka punya logo, kita bergantung kepada mereka. Habis tu, tiada inovasi dan inisiatif sendiri untuk memajukan perniagaan. Jadi maksudnya disebabkan benda tu bukan perniagaan yang totally daripada pemikiran kita. Maksudnya kita menggunakan jenama orang lain. Jadi kita tak ada inisiatif untuk macam mana kita nak majukan lagi perniagaan tersebut. Itu maksudnya. Okey, itu saja yang perlu tahu tentang franchise. Sekian, terima kasih. Semoga anak-anak semua faham apa yang cikgu ajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.